السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Terima kasih pada pengerusi jawatan kuasa masjid, tuan imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita mengucap syukur kehadrat Allah dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dan tajuk yang diberikan kepada saya iaitu sabar dengan perintah Allah taala, ataupun kita kata sabar dalam ketaatan. Bila kita sebut berkenaan dengan sabar ni, satu perkara yang kita kena faham, dia merupakan satu sunnah dan satu ijma'. Bermakna sabar ini merupakan satu kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan kepada, yang Allah Ta'ala suruh manusia dengan adanya sabar dalam diri masing-masing. Kerana berdasar kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Allah Ta'ala lafaz dengan perintah supaya bersabar. Isbiru, sabarlah kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut wasabiru. Isbiru satu, yang keduanya wasabiru. Apa makna wasabiru? Perkuatkan atau pertingkatkan kesabaran kamu dan siap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Daripada ayat ini, seorang ulama nama Hasan al-Basri rahimahullah, dia sebut bahawa mereka yang diperintahkan agar bersabar dalam agama ni supaya Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Maknanya apabila kita diperintahkan supaya bersabar, sabar yang kita ada dalam jiwa ni adalah mengundang redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang sabar itu adalah orang yang sanggup melawan godaan yang berbentuk dalaman dia.
Kerana apa? Kerana nak jadi hamba Allah. Maka dia ni orang yang diradai oleh Allah. Sebab dia reda Allah ni sebagai Tuhan dia. Dia reda Allah sebagai ilah yang disembah, yang dipuja dan diseru. Walaupun hawa nafsu dia ni kadang-kadang dia tak nak sabar. Berbagai cara yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita supaya bersabar. Lalu kata Hasan al-Basri, mereka diperintahkan agar bersabar di atas agama mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala redai untuk mereka, yaitu agama Islam. Jangan sampai meninggalkannya dengan sebab senang atau susah, sengsara atau sejahtera, sehingga kita boleh mati dalam keadaan betul-betul orang Islam, dan agar mereka menambah kesabaran menghadapi musuh-musuh yang menyembunyikan agama mereka ini. Ini boleh tengok dalam tafsir Ibnu Kathir. Apa makna Hasan al-Basri ini? Dia kata, kita sabar ini dalam setiap keadaan, bukannya di dalam ditimpa musibah sahaja, tetapi juga sabar bermujahadah dengan nafsu kita sendiri apabila Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita nikmat. Macam mana tu? Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, sama ada nikmat harta, nikmat kesenangan, cukup makan, hidup atas muka bumi, tidak kelaparan, apa yang perlu dia buat? Dia perlu bersabar di dalam apa yang telah diberikan oleh Allah, dalam bab membelanjakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka di sana ada garis panduan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Firman Allah Ta'ala surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Walladzina, dan mereka di antara ciri-ciri hamba Allah ni, iaitu alladzina, walladzina idza anfaqu, mereka belanjakan harta mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu, bersabar di antara dua keadaan. Belanja harta, bersabar supaya tidak membazir, dan bersabar supaya tidak kedekut. Tidak kedekut. Sebab godaan syaitan akan membuatkan manusia itu jadi kedekut. Punca kedekut ni sebab apa? Sebab apa? Sebab tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Allah Subhanahu wa taala janjikan syurga untuk mereka yang membelanjakan harta. Kalau mereka tidak sabar di dalam membelanjakan harta, mungkin mereka jadi boros. Bila boros jadi membazir. Sabar dalam keadaan senang dan juga sabar dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang kita kena sabar untuk mengawal apa keinginan kita supaya tidak menjerumuskan kita ke arah maksiat. Dalam keadaan susah, lagi-lagilah perlu kepada sabar supaya kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana yang selalu saya sebut, kenapa manusia ni dia mudah down, dia punya semangat dia, ataupun dia mudah stres, ataupun dia mudah hilang kawalan dari sudut kawal perasaan dia. Sampai kalau kita tengok dalam akhbar minggu lepas, angka bunuh diri yang meningkat masa musim PKP. Musim PKP ni, angka bunuh diri yang meningkat. Ini bukan satu gejala yang baik. Ini bukan satu gejala yang baik. Ini gejala tidak baik. Hasil daripada pengurusan perasaan yang tidak betul, yang tidak menggunakan Al-Quranul Karim,
Macam mana manusia boleh bunuh diri sedangkan nyawa itu adalah benda yang teramat mahal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan murah nyawa ni. Nak tahu mahal ke murah? Sampai dia terlalu mahal sehingga tak ada orang jual nyawa. Barang yang kita kata mahal tapi boleh jual beli jadi murah. Betul tak? Boleh jual beli. Benda yang boleh dijual, benda yang boleh dibeli, hakikatnya mahal, hakikatnya kita nampak zahirnya mahal benda tu. Tapi murah. Sebab apa? Dia boleh dijual beli. Iman tidak boleh dijual beli. Ilmu tidak boleh dijual beli. Tapi Allah SWT kata kerja Yahudi ni, orang Yahudi dia menjual seolah-olah kebenaran itu dengan kebatilan. Dia jual kebenaran. Benar itu ada dalam kitab dia, Taurat. Tapi ishtarau bi ayatillah. Dia jual agama Allah Ta'ala ni untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Itu bahasa yang Allah Ta'ala gunakan untuk kita nampak bahawa betapa teruknya perangai Yahudi. Balik pada kisah tadi, orang bunuh diri, dia rasa tak sayang pada nyawa dia dan dia rasa bahawa dengan bunuh diri itu selesai masalah. Dengan bunuh diri selesai masalah, dia rasa gitu. Sedangkan bunuh diri tak selesai masalah. Orang mukmin dia akan tempuh masalah yang lebih besar apabila dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bersedia untuk menghadapi kematian. Sebab itu kita diseru oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersiap sedia untuk hadapi kematian. Persiapan menghadapi kematian itu dibuat di atas muka dunia. Bukan dibuat masa nak mati, dibuat semasa atas muka dunia ni. Kita duduk sekarang ni dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan dengan berbagai-bagai lagi perkara yang berbentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, akibat daripada tidak sabar dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu berbentuk musibah, berbentuk ujian. Manusia mudah nak jual nyawa dia, nak bunuh diri suka-suka hati. Baik, kalau kita tengok kedudukan sabar dalam Al-Quranul Karim, sangat hebat. Sabar dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebanyak 90 kali perkataan sabar. Dan Allah dalam 90 kali itu Allah Ta'ala sebut banyak kebaikan, darjat yang tinggi daripada buah kesabaran tersebut. Yang boleh kita ambil contohnya ayat suratul A'raf ayat 137. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Dengan sebab kesabaran, Allah Ta'ala penuhi janji Allah dengan kita. Perjanjian kita dengan Allah masa duduk di alam ruh dulu, bahawa kita mempertuhankan Allah. Perjanjian Allah dengan kita, mana-mana orang yang hidup di atas muka dunia menjadi hamba aku, dan dia kena ikut hamba ni, hamba yang aku lantik Muhammad SAW, dan saya hidup dia atas muka dunia walaupun susah, tapi diredai Allah, dirahmati Allah. Akhirat janji nak masuk syurga. Di atas muka dunia orang mukmin dijanjikan kemenangan. Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada orang mukmin ketika berhadapan dengan golongan yang kufur. Itu janji Allah. Setiap di antara kita kena yakin janji Allah Ta'ala.
Orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, janji Allah akan menghapuskan kesalahan. Walaupun kita tak nampak penghapusan kesalahan tu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bertaubat pada Allah, yukaffir anhum sayyiat. Dosa ni aku hapuskan. Kita tak nampak buku amalan kita pun kita tak nampak. Nampak ni? Kita nampak buku amalan kita. Kita tak nampak buku amalan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri satu perasaan kepada kita, perasaan inabah, perasaan nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pada mati, yang menyebabkan atas muka dunia lagi kita balik kepada Allah. Orang panggil taubah. Taubat pada Allah. Sebelum nyawa kita diambil oleh Allah dan roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa yang boleh menyawa, roh yang menggerakkan akal, dua-dua perkara ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ambil. Masa kita tidur, Allah Ta'ala ambil satu sahaja, iaitu roh kita. Nyawa duk menyawa lagi. Satu hari dua-dua ni akan diambil oleh Allah. Maknanya kita pulang jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang dengar sahaja bahawa kita berjumpa dengan Allah, orang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang akan doa kepada kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh nampak ni? Sebelum balik hakiki, zahir dan batin kita berjumpa dengan Allah, itu kita mati, Allah Ta'ala ajar dulu kita supaya balik kepada dia dengan bertaubat. Allah panggil inabah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum, balik bertaubat dengan Allah, Tuhan kata, kepada Tuhan kamu, rujuk semula pada Allah. Wa aslimulah, serahlah diri kamu kepada Allah, min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum azab mari datang kepada kamu, summa la tunsarun, pada ketika itu kata Allah, kamu tidak akan ditolong lagi oleh Allah. Sebab manusia ni bila kena azab, bagaimana Fir'aun diazab masa nak mati, dia ditenggelamkan dalam air baru nak beriman, Allah Ta'ala tak terima dah. Maka peluang balik kepada Allah, ruh kita ni balik dulu pada Allah dengan kita bertaubat sebelum marinya yang sebenarnya, iaitu kematian. Ruh dan jasad kita diambil oleh Allah, kita diberi peluang. Peluang ni Tuhan kata, janji aku ayyukaffir anhum sayyi'at, aku akan hapuskan segala kesalahan kamu. Itu janji. Allah Ta'ala sebut lagi bahawa wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Benar janji Allah. Mungkin kalau manusia berjanji ni tak berapa tepat. Baik, Allah Ta'ala sebut lagi supaya manusia jangan rasa bahawa diri dia ni Allah Ta'ala tak ambil tahu. Dia duk rayu selama ni, dia rasa macam Allah Ta'ala tak ambil tahu apa yang dia rayu. Allah Ta'ala ni macam tak dengar apa yang dia rayu. Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina, kepada hamba-hambaku yang beriman dan juga bertakwa kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dan orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan, dan bumi Allah Ta'ala ini sangat luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar dicukupkan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Maknanya hanya orang yang sabar dengan ujian hidup di atas muka dunia ini dengan cara bergantung kepada Allah Ta'ala sahajalah
yang mana aku kurniakan pahala dengan asbab kesabaran dia bighairi hisab, tidak dapat dikira dan tidak dapat dihitung. Makna berganda-ganda pahala dengan sebab sabar. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu semua pahala ni ibadah ni memiliki pahala yang Allah Ta'ala tentukan, kecuali kesabaran, kerana pahala sabar ini terbatas. Baik, puasa, kita puasa sebab apa pahalanya? Allah Ta'ala kata di sisi aku, kerana puasa itu sendiri ada kaitan dengan sabar. Di antara nama-nama Ramadan, bulan puasa ni, ada nama banyak. Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Siyam. Bulan puasa dinamakan Syahrul Siyam, dan bulan puasa dinamakan Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Hati ni nak makan, tapi kerana perintah Allah supaya berpuasa, kita puasa. Kalau ikut hati nak makan ke tak? Oi, ada orang bulan puasa ni pukul 11 tu jual mi goreng dah. Betul tak? Duk tengok mereli minyak mi goreng duk jual. Kalau ikut hati, baiklah. Sebab apa? Tak makan tu. Dan bukan sahaja kita tak makan depan orang, belakang orang pun rasa malu nak makan. Walaupun hakikatnya kalau kita makan dalam bilik seorang-seorang, ada orang tahu kita makan? Ada orang tahu. Bini duduk jauh, duduk Kuala Lumpur, rumah anak. Kita duduk seorang-seorang di rumah. Isteri duduk pergi rumah anak 2-3-4 hari, anak duduk Kuala Lumpur. Kita duduk seorang-seorang. Kalau kita pergi buka peti air minum pun tak ada orang tahu. Bukan ada CCTV rumah kita. Tapi sebab apa kita tak buat? Sebab kita masih rasa lagi bahawa Allah melihat kita. Oh, ini satu anugerah yang besar. Kita tak buat. Kalau buat juga bermakna, kalau kita buat juga bermakna apa? Memang kita lawan Allah Ta'ala sungguhlah. Rasa macam Allah Ta'ala tak lihat kita, padahal Allah Ta'ala lihat. Memang kita rasa malu untuk makan. Rasa malu. Tuan-tuan cuba fikir apa yang saya sebutkan pada tuan-tuan semua. Ini adalah jalan untuk Allah Ta'ala ajar manusia supaya mu kena ikut kehendak aku. Aku suruh lapar. Walaupun biasa duk makan. Dan puasa inilah benda yang ibadah yang tidak Allah panggil, nafsu kita tak mahu. Ada ibadah ni Allah Ta'ala suruh, perkara ni Tuhan suruh pada kita, kebetulan nafsu kita ni nak wajib kahwin ramai. Marah orang perempuan ni. Orang lelaki mana hak setuju? Kalau saya suruh angkat tangan, nak angkat tangan pun tutup tabir dulu. Tak, mesti kata saya setuju, saya setuju. Kebetulan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan kita pun setuju benda tu. Allah Ta'ala kata makan dan minum kamu, kulu washrabu, kita pun setuju makan minum. Tapi bangun sembahyang tengah malam, nak sedekah, nak puasa, ibadah ni tak apa nak setuju sikit ni. Tapi Allah tidak ikut persetujuan kita. Kalau Allah ikut persetujuan kita, tak perlu kira Nabi. Pakat buat masing-masing. Kamu rasa setuju, kamu buat. Kamu rasa tak setuju, kamu tak buat. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala letak satu rule, satu undang-undang. Ini undang-undang aku, ini cara aku, semua kena pakai ikut cara ni. Semua kena pakai ikut cara ni. Dan cara tersebut Nabi SAW. Sebab tu kita kata tak boleh nak reka buat ibadah. Tak boleh nak reka buat ibadah. Sebab ibadah ada undang-undang dia sendiri.
Yang kita duk syok seorang-seorang buat ibadah hak kita reka sendiri tu, mari daripada mana? Cuba fikir. Mari daripada mana kita duk syok seorang-seorang nak buat ibadah yang kita rasa bahawa benda tu Nabi ajar. Bila ustaz kata Nabi tak ajar benda ni, kita kata tak kira Nabi ajar tak ajar pun ustaz, tapi saya nak buat. Itu bermakna kita telah lawan ketetapan Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang lawan ketetapan Allah Ta'ala ni selamat. Tidak ada. Semuanya tak selamat. Selamatlah daripada sudut hidup atas muka dunia ni. Kita boleh makan, dia boleh makan. Kita boleh tidur, dia boleh tidur. Kita pergi dia merkit, dia pergi dia merkit. Kita boleh berjalan, dia boleh berjalan. Tapi akhirat tak selamat. Sebab dia buat satu perkara tidak ikut rule yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau kita faham benda ni, kita tak semangat nak buat benda-benda hak Nabi tak buat. Tapi lah ada orang tu bersemangat nak buat benda Nabi tak buat. Betul. Kita kata semayang ni kena ikut imam, kena ikut imam. Di Perlis ni imam tak kunut. Dia kunut. Semangat nak mempertahankan kekunukan dia tu. Tu imam ada sujud rakaat dia, Allahumma hadina Allah. Tu ibadah bukan ikut Nabi, tu ibadah ikut syaitan. Bukan baca kunut dia ikut syaitan, tidak. Ikut imam, itu adalah satu sunnah. Kalau imam tak baca kunut, kita tak baca kunut. Kalau kita pergi di luar daripada Perlis baca kunut, tak apalah, kita angkat tangan lah. Sebab benda khilaf. Boleh faham ni? Bukan makna benda khilaf tu, benda khilaf kata imam, tu imam tak boleh baca, tak apalah, tapi saya nak baca. Mu nak baca ke mana? Dah mu ikut imam. Kalau mu nak baca, mu sembahyang di rumah. Bukan marah tu, cuma tinggi sikit je. Betul ke tak? Mudah je nak faham. Ni mari duduk bergaduh di masjid, nak imam nak baca kunut tambah kunut, habis masjid jadi pecah belah. Habis masjid. Sebab apa jadi pecah belah? Sebab mu tu jadi wakil syaitan. Mu tak boleh ikut Nabi, mu tak boleh ikut ulul amri, maknanya mu tu jadi wakil syaitan. Syaitan telah mewakilkan diri kamu untuk mari pecah belah di masjid. Mudah je gitu je. Nak setuju tak mau setuju, tak tahu mau je pasak, tak tahu panggil saya, tak tahu dengar lah. Saya nak sebut pada tuan-tuan, ini satu perkara yang berat. Kalau kita tak ikut garis panduan, mudah je kita nak faham. Sekarang ni mesti kena pakai mask. Ni pakai nutup muka dah. Bagi mana-mana kita tak pakai. Tak pakai mask ni, masuk supermarket boleh tahan. Cik, mana mask? Kita pun jawab, muka saya ikut saya tu tak mau tutup. Kita jawab ke polis gitu. Muka saya kan cik ikut saya lah tutup, tak tutup. Muka saya ni muka hak mak bapak cik kata. Tak saya. Polis tu pun cek suhu dulu, polis cek suhu. Cek suhu takut demam. Boleh kata tak boleh cik ni, kena saman. Apa kena saman? Sebab tak ikut peraturan. Kita nak lawan di mahkamah, kita nak masuk jumpa hakim, kita kata tak kira lah polis saman tu, tapi ni muka saya. Menang tak kita? Tak menang. Awak panggil lah lawyer jenis sing-sing apa pun tak menang juga. Sebab apa? Sebab itu peraturan. Agama ni ada peraturan. Nabi mari bagi tahu peraturan. Nabi beritahu kena buat begini, ibadah kena buat begini, kena ikut Nabi cara begini, cara begini. Kita buat pandai-pandai kita tak ikut Nabi. Kalau atas muka dunia kena saman. Akhirat nak duduk dengan Nabi macam mana? Kita tak ikut Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kita tengok beberapa. Sabar ni dia kata ada 3 bahagian. Yang kita nak sebut malam ni hak bahagian pertama je. 3 bahagian tu iaitu sabar di atas ketaatan, sabar di atas apa yang diharamkan, dan sabar di atas apa yang ditakdirkan. 3 bahagian. Kita nak bincangnya bahagian pertama tu sabar di atas ketaatan. Baik. Imam Ghazali sebut satu perkara yang kita panggil, boleh kita ambil daripada dia.
Dia kata sabar untuk menahan diri daripada maksiat itu mudah daripada kita sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa dia kata? Sebab maksiat tu kita cari, dia tak mari bergolek gitu dah. Dia marilah hati sekejap, hinggap di hati. Hak nak buat maksiat tu kita pergi cari, kita hak pergi cari. Allah Ta'ala bila maksiat tu mari hinggap di hati kita, kalau tidak ada niat untuk kita melakukannya, Tuhan tak kira dosa lagi. Boleh faham ni? Kita tengok orang perempuan lalu, contoh dah, pakai seksi, pakai kain belah daripada paha sampai ke bawah, berjalan tu nampak betih lik. Kita tengok sekali lah, Allah kita kata, kita tengok, kita tunduk, astagfirullah, tak berdosa lagi. Kalau kita tengok sendiri pun kita kata, oi betih putihnya, kalau jadi bini aku, contoh, tak dosa lagi. Tapi kalau kita ada usaha untuk pergi, ada usaha untuk berzina dengan dia, maka dapat dosa. Boleh faham ni? Kalau ada usaha, tak ada usaha tak apa. Bukan tak apa makna boleh buat begitu, jangan faham gitu ni. Cuba elokkan. Kadang-kadang kita suka tengok orang seksi ni pakcik, sebab bini kita tu tak seksi. Betul tak? Orang perempuan cuba duduk di rumah pakai seksi-seksi sikit. Beli baju, pakai baju jarang-jarang macam pukak, macam tabir tu, tirai. Ni duk pakai kain batik Jawa tu daripada anak 2 sampai cucu 16, kain batik tu. Lusuh dah, tak ada seksi langsung. Mungkin sebab tu boleh jadi suami tak apa nak tengok. Suami pun satu hal juga, dia tak beli baju seksi-seksi. Kalau tengok mek tu pakai baju seksi begitu, kita balik belilah baju seksi bagi pakai. Awak pakai baju nak tengok. Saya rasa kalau beli sungguh malam ni sakit jantung bini ni. Buat terbiak apa orang tua ni kata. Tapi sebab apa jadi nak tengok tu? Yang pertama sebab benda haram. Benda haram. Yang keduanya sebab mungkin si kita di rumah ni dia tak ambil tahu sangat pasal tubuh dia. Penting orang perempuan ni ambil tahu, meindahkan diri dia untuk suami ni salah satu daripada pahala. Macam saya sebut selalu, kadang-kadang kita pelik duduk di luar pakai gigi pelesu, duduk di rumah buang. Jadi suami duduk tengok tu hak buang gigi pelesu. Cakap dengan suami pula kena pakai penapis helio keluar. Jadi tak syok suami kalau dia nak pergi merkit mana dia pakai gigi palsu. Sepatutnya di rumah lah dia pakai, supaya nampak cantik sikit, dia buang di rumah. Sebab tidak ada benda ni boleh jadilah kita tengok, ataupun dengan sebab orang perempuan tu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang haram ni memang syok, memang syaitan nak heret mata kita supaya tengok. Tertengok tu tak ada masalah lah, tertengok sekali tengok gitu, astagfirullah, tak apalah. Godaan ini semua manusia terlibat. Jadi saya sebut tadi, maksiat ni benda kita cari, kita duduk depan TV contoh, kita dengar orang mengajar dalam TV ke apa ke, kata boring ustaz ni kan. Kita pun alih cerita Hindustan. Kita boleh alih semula benda tu kepada benda yang tidak lara, tapi tangan kita yang pegang remote. Kalau kita tak pegang remote tu, dia duduk mengajar dalam TV tu, duduk mengajar situ lah, duduk kuliah situ lah. Tapi kita cari maksiat tu, tu keluar lagu, cerita zaman dulu, cerita Bobby Masyair tu nahi macam tu dia. Cerita zaman dulu, duk tengok meleleh helio.
La haula wala quwwata illa billah. Maknanya nak sabar dalam taat itu amat payah, kata Imam Ghazali. Sebab apa? Baik, cuba kita tengok. Banyak ayat Al-Quran dia kata memerintahkan untuk bersabar melaksanakan ketaatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Insan ayat yang ke-23 hingga 24. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabb kamu Al-Quran itu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Inna, sesungguhnya, nahnu nazzalna, kami yang menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, bukan kamu reka, tidak. Bila kita dengar ayat ni bahawa tertolaklah orang yang mengatakan Al-Quran ini direka oleh Nabi sendiri, tidak. Cuma apa perintah Allah? Fasbir, kamu kena sabar dalam melaksanakan hukum Al-Quran itu. Apakah hukum Al-Quran? Ada halalnya, ada haramnya, ada baiknya, ada buruknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut suruh bersabar dengan hukum Al-Quran itu? Ini maknanya sabar dalam ketaatan. Kalau manusia tidak sabar dalam melakukan ketaatan, menjadi hamba Allah, yang mana ketaatan tersebut adalah benda yang tidak disukai oleh nafsu. Wahyu ni benda yang berlawanan dengan nafsu. Nafsu dengan wahyu ni dia akan berlawan sampai bila-bila. Satu nafsu, satu wahyu, dia akan berlawan sampai bila-bila nafsu dengan wahyu. Dia tidak akan duduk sekali nafsu dengan wahyu. Bila wahyu kata begini, nafsu kata begini. Kalau ikut nafsu, maya subuh tu kita nak alih pukul 11. Betul tak? Kerana nafsu kita tak boleh bangun pagi-pagi. Dia tengah tidur sedap-sedap. Bangun pagi-pagi, bunyi orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan subuh. Kita nak bangun. Satu benda yang betul-betul mencabar diri kita nak bangun subuh. Selimut tu, kalau kita angkat selimut kita tu balik rumah nanti, angkat gitu. Oh senang nak angkat dah. Oh tapi mari subuh berat daripada batu besar. Sebab apa? Syaitan duk selimut sama. Syaitan duk heret selimut sama. Bila jadi gitu tuan-tuan, kita memerlukan pengorbanan nafsu kita untuk taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masa tu Allah Taala nilai kita. Nafsunya nak tidur, kita mahu tidur ketika tu, dan tidur tu sedap waktu subuh. Oh hujan-hujan pula. Masya-Allah. Hujan satu hal, tidur satu hal. Allahu Akbar. Rasa macam kita kata macam syurga. Kita kata padahal dunia baru, tak syurga lagi, syurga hebat lagi. Tapi orang yang boleh ambil selimut dia tak jauh-jauh, tutup aircon, ambil tuala pergi mandi, bermakna orang tu berjaya melawan nafsu dia kerana kehendak wahyu Allah. Allah Ta'ala cukup sayang. Allah Ta'ala cukup sayang kepada orang. Baik. Firman Allah Ta'ala lagi, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surah Maryam ayat 65. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahlah kamu kepada Dia dan berteguh hati dan sabar dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut kamu sembah? Tuhan kamu yang menjadikan langit, kamu ibadahlah kepada Allah dan kamu bersabar di dalam melakukan ibadah. Allahu Akbar.
Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ketaatan ini, supaya kita ambil ujian ini dengan baik, kita letaklah jiwa kita. Oleh kerana itu, hamba yang sanggup jadi hamba Allah disebut sebagai hamba yang mukhlisin, hamba yang ikhlas. Kita tanya dia, sebab apa awak semayang? Sebab saya hamba Allah. Sebab apa awak lakukan benda ni? Sebab saya hamba Allah. Istilah hamba Allah, hamba Allah bermakna Tuhan saya sanggup buat apa saja, saya akan buat sebab saya hamba. Tu disebut sebagai hamba. Kalau Tuhan maknanya kita boleh buat apa saja sebab kita Tuhan. Kita ni hamba Allah di atas muka dunia, tapi kita jadi Tuhan pula. Kita nak suruh Allah Ta'ala tu ikut kita, banyak cantik. Kita nak suruh Allah tu ikut kita. Kalau Allah Ta'ala nak ikut kita, rosaklah dunia ni. Sebab 10 orang, jenis orang, 10 jenis perangai. Manusia boleh disatukan dengan satu perangai. Allah Ta'ala boleh buat. Manusia boleh taat semua sekali pada Allah dengan satu ketaatan. Manusia boleh buat ibadah yang sama yang diajar oleh Nabi SAW. Begitulah, duduk mana-mana pun begitulah. Cuma khilaf sikit-sikit je, tak banyak. Tak banyak dari sudut khilaf. Tapi manusia boleh berpecah apabila tidak ikut Tuhan dia. Kita ni boh sama, arahan pun sama. Macam orang kerja satu company lah. Saya kerja satu company dengan tuan-tuan semua. Kita satu company. CEO kita bos sama. Gaji pun dia bagi bulan-bulan. Tugas pun sama. Tiba-tiba kita boleh jadi bergaduh dua orang. Sebab apa? Sebab saya ikut bos, awak tak ikut bos. Bila awak tak ikut bos, maka kerja yang kita nak buat ni jadi rosak. Kerosakan yang berlaku di atas muka bumi dengan sebab orang tidak ikut arahan Allah. Sebab tu berlaku kerosakan di atas muka bumi. Kita ambil masa 3 minit, jangan azan lagi. Lepas ni kita azan, kita terus semayang. Kalau kita azan tu, dia dalam rakaman dia ni, dia berhenti sekejap. Nanti bila berhenti tu, orang hok tengok tu, dia turun. Dia tengok-tengok syok-syok, dia tengok dalam telefon. Nah, tengok telefon ni banyak cabaran. Dia tunggu orang azan tu, bini dia panggil, dia pun tutup tu. Jadi kita habiskan dulu. Kita habiskan dulu, minta masa dengan tuan-tuan. Tak lama pun saya mengajar, habis isyak kita berhenti. Sebab saya tahu tuan-tuan pun lapar, saya pun lapar. Sebab saya ni manusia, walaupun besar begini bukan jin. Nah, jadi kita sama-sama manusia, sama-sama faham lah. Dia tak lama insya-Allah. Allahu Akbar. Cuma kita nak sebut pada tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan semua, keikhlasan dalam ketaatan itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak nilai kita. Allah Ta'ala ni tak zalim. Dia tak zalim pada manusia, dia tidak. Betul. Contoh begitu banyak bahawa Tuhan tidak zalim kepada kita. Seorang yang banyak kesalahan, banyak dosa, jangan rasa bahawa dosa dia tu Allah Ta'ala tak ampun. Jangan rasa. Allah Ta'ala boleh ampun. Kita ambil contoh sahabat Nabi yang mulanya musuh Nabi, Abu Sufyan. Di antara orang akhir masuk Islam. Peperangan yang dibawa oleh Abu Sufyan ni peperangan Ahzab. Mari daripada Mekah, bergabung dengan Yahudi dalam Madinah, bergabung dengan tentera-tentera luar, termasuk orang munafik. Abu Sufyan. Yang mana kalau kita hidup pada zaman tu mungkin kita tengok, oh Abu Sufyan ni, tak ada nilai dia. Tak masuk Islam kali dia ni. Tak. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh pusing hati dia untuk menerima Islam. Sebab tu sebarang orang yang buat khianat kepada agama ni, kita kena rasa kesian ke dia. Kita kena rasa kesian. Kenapa? Kerana dia tak nampak agama ni yang betul ni macam mana. Marah tu marah lah, tapi kesian tu kena ada. Kesian tu kena ada. Allah kesiannya ke dia. Dia tak nampak cahaya agama Allah Ta'ala ni betapa hebat. Selagi mana manusia tak nampak cahaya Islam,
dan tidak boleh bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, selagi itulah jiwa dia memberontak, jiwa dia akan sentiasa mentakwil, jiwa dia akan sentiasa cari masalah untuk buat kerosakan di atas muka dunia, sebab dia tidak sabar dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Allahu Akbar. Lepas tu saya sebut tadi, Allah dia amat sayang kepada kita. Kita minta dengan dia, kita rasa macam wah, tak bagi lama, dia nak minta lama mana. Kita rasa bahawa Allah Ta'ala tak, kita minta dengan Allah ni satu benda yang Tuhan tak bagi. Macam selalu saya sebut, Nabi Zakaria boleh minta dengan Allah benda yang tak ada jalan untuk dia dapat anak. Dia tua yang amat sangat, bukan tua sikit-sikit. Tulang dia lemah dah, jalan pun bongkok dah, tua. Bini dia, wa mar'ati aqira, bini aku pula mandul. Maknanya jalan untuk dapat anak tu tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Tapi dia kata apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia kata aku tak putus asa minta dengan Allah. Sebab dia tahu Allah ni boleh buat macam-macam keajaiban yang Allah Ta'ala tunjuk kepada muka dunia ini, hasil daripada kekuatan doa yang kita duk minta dengan Allah hari-hari. Kita tak yakin. Kita nak kita minta, bom Tuhan bagi. Minta, bom Tuhan lempar pada kita. Macam tu wali. Nah, amalan kita begitu, kita nak Allah Ta'ala buat begitu. Cuba cerminlah depan diri tu, kita semua ni siapa dia. Banyak mana kita sebut nama Allah, banyak mana kita baca Quran sehari, banyak mana kita istighfar sehari, banyak mana kita sebut astagfirullah, kita istighfar tu banyak mana kita selawat ke Nabi pada sehari-hari, banyak mana kita buat azkar, zikir kita pagi dan petang hari-hari. Adakah kita buat ke tak? Tiba-tiba kita nak minta dengan Allah Ta'ala, kita nak Allah Ta'ala bagi direct pada kita. Oh, banyak cantik muka. Orang mukmin dia kena susah tak muka dunia, sebab penjara bagi orang mukmin. Akhirat adalah syurga, itu syurga yang sebenar. Dunia ni bukan syurga untuk orang mukmin. Orang mukmin ambil dunia sekadar untuk hidup atas muka dunia. Sekadar untuk hidup atas muka dunia. Bismillah. Kita sedih tengok. Betul tuan-tuan. Umur 70, 80, banyak duduk kedai kopi nak mandi duduk masjid. Umur dah 70-80, penyakit dah deret-deret dah mari. Obat tu hak ni kena makan pagi, kena makan petang, hak ni kena makan malam. Obat tu sampai kena atur jadual obat tu. Tapi duduk di mana? Duduk kedai kopi. Duduk beli tanah lagi, duduk beli tanah tu, duduk beli tanah tu, duduk. Dia tak sedar bahawa dia kena bahan tanah tu. Tak sedar lagi, bukan tuan-tuan lah, orang lain lah ni. Duk cara tanah, projek tanah, projek. Zikir dia projek. Orang tak zikir subhanallah. Dia projek. Dia kerja zikir tu. Sampai kemapuh begitu, minta maaf lah kasar sikit bahasa. Dia sanggup tengok diri dia tu turun kubur lah keadaan tak kenal Allah. Dia sanggup tengok diri dia duduk dalam turun kubur, orang buat turun dalam kubur lah keadaan tak kenal Quran. Dia sanggup turun kubur lah keadaan tak kenal Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup rahmat. Mungkin dulu tak sempat, nah sekarang ni sempat dah ada cara tu. Atau saya nak pesan pada tuan-tuan, umur kita bila meningkat 70 dah, ke atas dah, tanah-tanah yang ada tu kita bagi pada anak-anak. Dah seduk kalut lah, cari-cari tanah, bagi pada anak-anak. Tinggal rumah kita nak duduk tu lah. Tu pun kalau ayah mati, rumah ni ikutlah, kamu dah ada rumah masing-masing, berjual tak apa rumah ni. Kalau anak tu nak tinggal kenangan, memori, hang boleh lah tinggal rumah tu balik berkumpul jarang-jarang. Tapi kita nak duduk mana? Duduklah kubur. Tapi tak, kita duduk fikir tu. Duduk fikir tanah. Kita tak sedar bahawa tanah, balik nanti, ambil geran tanah tu letak depan mata kita. Berapa ekar tanah yang kita ada dalam negeri ni, berapa orang anak yang kita ada kita bagi siap-siap. Tak rasa sayang. Tak boleh bagi. Pun mau mati, orang duk bagi juga.
boleh bagi pun, kita rasa sayang pun, kita mati. Bila mati nak biar kita tanah, orang tolong bagi. Dah. Mana nikmat hidup atas muka dunia? Senang kita bagi, akhirat masuk dalam kubur, semua jadi hak orang. Hak kita bawa apa tak ada, hak aku ya Allah. Harta aku tak ada, semua aku bagi orang. Bagi pada siapa? Bagi pada anak, bagi pada cucu. Hak lebih-lebih bagi pada anak yatim. Maknanya soal harta tu Allah tak hisap kita. Oh ini Allah ni dak lah. Soal tanah tu pun pening kepala dah. Tu tanah orang lelaki, orang perempuan pula emas dia banyak. Rantai 2-3 orang, gelang 4-5-6 orang duk simpan. Mati. Tok lelaki pun nikah bini muda. Bini muda pakar pada muka. Nah, tu dia. Baru tahu muka. Bini muda pakar mah kita 2-3 orang tu. Wajib, lalu pula kat kubur kita, suami kata, itulah kubur arwah ni. Bini muda kata. Lepas tu, kita nak jadi hantu makcik, usik malam-malam. Nanti aku jadi hantu usik malam-malam dia kata. Situ duduk tempat dia, tapi manusia tak fikir. Kita semua tak fikir, termasuk saya lah. Tak fikir. Jadi bila sebut orang mukmin hidup atas muka dunia berpada-pada, insya-Allah kita jumpa lagi dalam masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita boleh taat dan kita boleh sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.